Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sama-sama lagi dapat menjayakan program membudayakan Al-Quran di F54. Okey, kita akan sambung lagi bacaan kita pada hari ini. Kisah Nabi Yusuf, siri yang ke-12. Dah jauh Siri yang kita pun dah terlalu banyak siri dah ni. Alright, dah pun kita punya apa pun dah nak habis dah kita punya siri ni insya-Allah. Jadi kita akan sambung bacaan daripada ayat 67 hingga 70. Macam biasalah nampaknya Cik Syaril, Ustaz Syaril sahaja yang ada kat sini lelaki. Jadi tak apa, jadi kita akan sambung daripada ayat minggu lepas. Kita akan baca ayat 67 sehingga 70. Okey, kalau kita ikut Rosam Asmani, mushafnya ada sampai muka surat sebelah Jadi, saya akan mulakan bacaan dan Ustaz Syarif boleh ikut ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني وقال يا ما ب- وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Paparannya tak ada Ustaz. Sorry, sorry. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, saya menjemput untuk membacakan terjemahan. Ni siapa volunteer ni? Mana volunteer ni? Biasa ada volunteer ni? Tak ada dah. Ni Puan Hamimah ada ni? Boleh Puan Hamimah? Tak dengar ni. Kak Mim, Ada yang lain? Kak Mim, Kak Mim. Kak Mim. Ke malu? Eish. Siapa lagi yang ada kat sini ni? Boleh. Saya tak naklah Ustaz Syaril. Ustaz Syaril je yang baca ni kan. Dah dibaca. Terjemahan pula. Siapa tu? Puan Hamimah boleh Puan Hamimah? atau orang lain ke Ustaz? Tu apa? Jap. Jap. Dia kata kejap tu. Mungkin dia tengah buat slide attendant tu. Okey Ustaz. Mic Okey. tak bunyi. Mic tak bunyi. Salah mic. Okey, silakan. Dan ia, sekejap Ustaz. Dan ia berkata lagi, wahai anak-anak aku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja. Tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu, sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi apa yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yakub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu kerana kami telah mengajarnya dengan perantaraan wahyu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Ayat 69. Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya sambil berkata kepadanya, Akulah saudara engkau Yusuf. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyuruh, wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri.
Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hamimah. Alright. Ini adalah kisah Nabi Yusuf, siri yang ke-12, iaitu sambungan daripada kisah, kalau kita ikuti turuti ya, kisah kita seminggu lepas ialah kisah di mana saudara Nabi Yusuf kembali ke pangkuan, saudara-saudara Nabi Yusuf ni kembali ke pangkuan Nabi Yaqub alaihissalam, dan dia menyatakan hasrat untuk membawa Bunyamin pergi ke Mesir untuk mendapat bekalan yang lebih banyak. Okey, sebelum kita memulakan kita punya perbincangan, baiklah macam biasa, kita akan tanyalah sikit-sikit hukum tajwid kan. Okey, yang ni tak lebih kepada hukum tajwid lah, saya nak tunjukkan okey, perkataan dia biasa macam ni lah. Kalau perkataan syaddah ni, yang syaddah ni kan, yang tanda macam W ni kan, biasanya kita akan baca, kita akan henjut sikit lah. Waqala ya baniyya la. Dia macam henjut sikit. Macam kalau saya percaya, bukan saya percayalah, semua orang sembahyang kan. Bila sembahyang kita baca Fatihah, ayat paling ketara ialah waktu kita baca walau dallin. Kita kena ada sedikit henjut lah. Dia macam kuat lah, kuat. Kuat dia punya tu. Okey. Satu lagi kan. Yang ni biasa, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Huruf yang bulat gini ni. Bulat gini ni. Macam mana cara bacaan dia? Dia ada dua cara bacaan Okey, ketika wasal iaitu sambung ataupun waqaf. Kalau contoh qala inni ana akhuka fala tabta'is kan. Kalau kita baca wasal sambung, dia tidak wujud. Wasal, kalau baca wasal, dia seperti tidak wujud. Tetapi ketika dia waqaf, dia akan berbunyi. Contoh kalau dia kata qala inni ana, ana tu dia berbunyi Contoh paling macam yang kita ketara ialah ketika kalau kita baca surah Al-Insan. Surah Al-Insan, kalau kita buka surah Al-Insan juzuk 29. Juzuk 29 Al-Insan. Al-Insan juzuk 29 kan? Okey, kalau kita baca ayat yang, alamak saya tak apa nak tunjukkan lah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau kat situ kita biasa wakaf lah sebab dia memang wakaf yang betul-betul tu yang ada nombor tu. Qawarira. Bunyi ra tu. Kalau kita sambung, alif tu tiada. Itu bacaan untuk yang tanda bulat ni. Okey. Apa lagi jelas Okey. Okey, kejap. Rasanya semua dah terror dah ni kan. Okey, thumma azana muazzinun. Okey. Rasanya tak ada saja, itu saja. Baik. Kita kembali kepada ayat yang seterusnya. Okey, kita mula bicara, kita bincang tentang ayat-ayat yang ayat 67. Di mana ayat 67 ini Nabi Yaqub berpesan kepada saudara anak-anaknya lah, iaitu 11 orang anak-anaknya, iaitu wahai anak-anakku, janganlah masuk ke bandar Mesir. Maknanya ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam, sebab Nabi Yaqub pada ketika ini tidak mengetahui tentang Raja Mesir itu siapa orang yang berkuasa di Mesir itu. Okey, jadi Nabi Yaqub alaihissalam meminta anak-anaknya supaya masuk ke Mesir dengan cara tapi masuklah daripada beberapa pintu yang berlainan. Apakah yang sebenarnya Nabi Yaqub alaihissalam, orang kata apa? Apa sebenarnya yang orang kata apa Nabi Yaqub ni nak? Kenapa dia mengata masuklah pintu Mesir itu, negara Mesir itu dengan orang kata apa pintu-pintu yang berlainan? Kenapa tu?
Dah ada link kehadiran. Kenapa Nabi Yaakob meminta anak-anaknya masuk dalam pintu berlainan? Okey, kalau kita baca dalam kitab kisah para nabi ni, kisah lengkap para rasul dan nabi dan rasul, ada beberapa pendapat ada yang menyatakan bahawa uh, sebab untuk mengelakkan daripada penyakit ain. Penyakit ain yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki lah. Okey, sebabkan dikatakan bahawa anak-anak Nabi Yusuf ini tubuh sangat baik dan rupa yang sangat menawan. Ini yang diungkapkan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, As-Sudi dan Ad-Dahaq. Itu adalah pandangan mereka lah berkaitan tentang mengelakkan daripada ditimpa penyakit ain. Kemudian ada juga yang menyatakan bahawa Nabi Yaakob AS memerintahkan kepada mereka agar masuk secara berasingan ataupun melalui pintu yang berbagai agar mereka dapat khabar berita perihal Nabi Yusuf atau mendapat jejaknya. Itu adalah yang diungkapkan daripada Ibrahim An-Nakhi. Okey. Namun dalam kitab ini dia kata pendapat yang pertama tadi iaitu untuk mengelakkan penyakit ain tu. Alright, jadi apa yang kita dapat simpulkan, apa yang dapat kita faham daripada mengapa masuk pintu yang berlainan? Itu pun dah jadi sunnah okey. Tapi tak apalah, biasanya kita masuk rumah satu pintu je kan, macam rumah saya satu pintu je kan, dan satu pintu belakang kan. Takkan nak suruh anak kita masuk pintu belakang kan, tapi tak apalah. Okey, yang penting masuk rumah. Alright. Salah satu sebabnya ialah itulah namanya kalau dalam pengajian yang orang kata apa, contemporary kan, sebenarnya inilah yang Nabi Yaakob nak menunjukkan untuk mengurangkan risiko. Okey, kalau kita belajar tentang ilmu risk management kan, okey, kita ada risk management, pengurusan risiko. Bagaimana kita menguruskan risiko? Kita boleh jadi we try to minimize the risk. Kita meminimumkan risiko ataupun kita mengelak risiko. Dia ada beberapa cara lah yang lain-lain. Seperti tapi yang biasa kita akan guna ialah try to minimize the risk ataupun kita avoid the risk. Okey. Jadi, bagaimana pandangan anda terhadap risiko? Bagaimana kita mengurangkan risiko? Sebab kita berhadapan hari-hari dengan risiko. Sebagai contoh, Juju. Kan? Puan Juju kan? Puan Juju pergi kerja naik apa Puan Juju? Naik kereta, betul? Okey, naik kereta. Jadi, how to minimize the risk? Apa risiko pergi kerja naik kereta? Apa risikonya? Apa risikonya? Diamnya ni. Kemalangan. Puan Hamimah kata kemalangan. Jadi, bagaimana kita nak menguruskan risiko? Menggunakan dua kaedah yang utama tadi. Minimize dengan ataupun avoid. Kalau avoid, mungkin kita kata jangan pergi kerja terus. Itu avoid. Maknanya, kita cuba elak risiko. Memang elak risiko terus tak pergi kerja kan. Tiba-tiba dah work from home kan. Okay, kita avoid the risk. Kemudian, bagaimana kalau kita nak minimize the risk ataupun meminimumkan kadar risiko kita? Dengan cara apa? Kemalangan tu. Bawa hati-hati. Alright, bagus. Puan Hamimah kata bawa hati-hati. Ada lagi cara selain itu? Kita kena pakai tali pinggang keledar. Okey, bawa berhati-hati kan. Jangan lupa bagi signal. Walaupun signal orang kata apa, susah sebenarnya nak bawa signal kan. Contoh kan, macam saya suka Puan Hamimah cakap pastikan kenderaan kita selamat. Macam contoh kan, kita nak berjalan jauh lah. Tak lama lagi kan nak cuti sekolah. Kan, saya percaya ada dalam kalangan kita ni akan bawa anak-anak pergi bercuti. Ada plan nak pergi ke mana-mana? Puan Hamimah, ada plan nak pergi mana-mana? Ada. Husband takut COVID. Husband takut COVID. Okey. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Okey. Itu pun, itu namanya Puan Hamimah cuba untuk
avoid the risk COVID tu. Okey. Jadi kita akan cuba untuk mengurangkan risiko terkena jangkitan COVID, iaitu kita dengan cara duduk di rumah. Macam itulah kita duduk PKP, kita cuba untuk minimize ataupun avoid the risk kita terkena jangkitan COVID-19. Okey, jadi itu kehidupan kita seharian jugalah. Maknanya hidup kita, dan dia berkaitan rapat dengan strategi kita. Di mana kita hidup mesti kena ada strategi, betul tak? Okey, contoh kan, macam contoh kita pergi kerja naik motor kan. Naik motor, risiko dia mungkin agak lebih tinggi. Betul? Macam mana Ustaz Syaril pergi kerja naik motor ke naik kereta Ustaz Syaril? Naik kereta Ustaz. Oh, naik kereta Oh, memang set-set UTM ni penuh naik kereta. Dulu saya rasa macam sebelum saya masuk lah, saya pernah ada beberapa hari kot dalam sebulan di UTM tak boleh bawa kereta Bukan tak boleh bawa kereta. Dia car Bila free day, Ustaz, setiap hari Khamis. dah tak ada sekarang? Car free day tu tak ada lagi ya. Tak ada lah. Saya ingat time tu saya kena berjalan kaki tau. Alamak kan, kena jalan kaki kan. Pergi masjid pula tu. Tiba-tiba rasa macam jauh kan sebab nak pergi masjid. Okey. Car free day Okey, macam Puan Hamimah, dia kata kenderaan dua tayar lebih berisiko. Tapi mungkin setengah orang berpandangan naik motor ni lebih menjimatkan. Macam saya kan, duduk di Sempang Renggam. Nak pergi kerja di Skudai. Betul dengan minyak, everyday lebih kurang dalam RM25. Kalau saya naik motor RM10 je. RM10. Okey. Jadi, saya juga berhadapan dengan risiko. Jadi, bagaimana saya mengurangkan risiko? Contoh macam kemalangan. Okey, jadi saya kena bawa motor dengan keadaan yang sepatutnya dan lebih berhati-hati. Tak bolehlah main handphone kan dalam motor, atas motor kan. Ataupun risiko hujan kan. Bagaimana untuk menangani masalah ataupun risiko hari hujan? Contohnya macam hari ni kan. Contoh hari ni hari redup. Redup, dan kalau saya baca dekat hari ni cuaca kan. Kalau kita tengok handphone kan kadang dia kan bagi ramalan cuaca kan. Ramalan cuaca kata hari ni hujan. Jadi minimize the risk, saya perlu bawa baju hujan ataupun saya bawa kereta. Itulah kita try untuk minimize the risk. Mungkin kita sebenarnya buat benda tu, tapi kita macam itu dinamakannya risiko. Macam contoh kan, anda juga, saya tahu anda semua hidup di muka bumi Allah ini, kita semua ada risiko. Pergi kerja ada risiko, balik kerja ada risiko. Kadang-kadang di rumah pun berisiko juga. Takut-takut tiba-tiba baru-baru ni saya tengok satu cerita Korea tau. Korea ke Jepun Korea rasanya. Cerita tajuk dia ialah apa dia macam mana cerita dia? Cerita dia keluar tahun ni 2021 cerita dia. Sinkhole tu kot tajuk dia, Sinkhole. Sinkhole tu maknanya cerita dia ialah sebiji rumah dia tinggal kat Pangsapuri kot. Pangsapuri. Pernah tengok tak Sinkhole tu? Pernah tengok? Ada tak yang pernah tengok cerita Korea tu, Sinkhole tajuk dia? Pelakon saya tak kenal lah. Ada tak? Pernah tengok tak Sinkhole? Tahun ni keluarnya Hasan 2021 Sinkhole. Tak ada yang pernah tengok? Ke korang tengok cerita baik-baik ini kan? Belum sempat tengok. Oh, ini betul-betul kerja bersungguh-sungguh ni. Alhamdulillah. Ini contohnya. Ana tak layan Korea Ustaz. Oh lama tak layan Korea ni Ustaz Syaril layan apa Ustaz Syaril? Dalam Okay. cerita Melayu je Ustaz. Oh, cerita Melayu Okey, saya pun cerita Melayu. Saya pun tengok juga cerita Melayu. Baru-baru ni cerita Melayu saya tengok Atuk buat PhD. Itu paling baru saya tengok. Cerita dia agak kelakar. Tajuk dia Atuk buat PhD. Boleh tengok ke RTM lah sebab cerita tu tiba-tiba dia viral. Atuk buat PhD. Memang kelakar. Tapi menariknya cerita Atuk buat PhD tu dia punya istilah dia semua tepat. Bukan tepat lah. Boleh dikatakan tepat. Contoh Atuk dia ni, pelakon ni semua tua-tua tau. Pelakon dia Datuk Ahmad Tamimi Syariga. Lepas tu perempuan tu Liza Osman yang berlakon cerita dengan Imuda dulu. Liza Osman, kalau tengok muka tahu kot. Liza Osman, Sherry Al-Jeffrey. Sherry Al-Jeffrey tu pelakon dia ialah pelakon baru, bukanlah baru tapi dia dah tua lah. Lepas tu Kamarul Cik Man yang rock bro tu kan. Okey. Tapi cerita dia kelakar dan betul-betul perkataan tu memang kena kalau orang pelajar-pelajar postgrad tengok tu memang terkena lah.
Contohnya dia memang kata okey, kita kena pergi kursus academic writing, research methodology. Perkataan yang digunakan tu tepat lah. Dah pergi dah kursus pengurusan citation. Oh lama dia punya tu APA style. Dia ada sebut dalam drama tu. Mungkin lah lepas ni kan, anda semua free-free kan, malam-malam tak ada buat apa kan. Kan? Daripada asyik bersosial je kan. Kita boleh lah tengok cerita RTM tajuk dia Atuk buat PhD. Boleh Google je, memang ada full. Cerita dia sebut kurang dalam sejam lebih cerita dia. Tapi memang best. Okey, balik pada cerita Singhole tadi kan. Singhole ni di mana kisah dia ialah dia beli rumah second. Rumah second kot, rumah second ataupun rumah baru lah. Saya rasa macam second. Tapi dia beli apartment tau. Apartment. Cerita itu, tiba-tiba rumah dia tu, satu rumah tu jatuh dalam tanah. Dia punya cerita lah. Kan? Dia jatuh dalam tanah dan timbul masalah ialah sebab dia jatuh tu lebih kurang dalam 500 meter. Jatuh. Tapi rumah flat tu, rumah apartment tu jatuh. Adalah yang mati kan. Cuma dalam cerita tu takkan hero mati kan. Cerita dia kelakar dan tapi dia agak ada jugalah dia cerita tentang risiko. Bagaimana kita menguruskan kita punya risiko kan. Macam tu kalau macam anak dia, tiba-tiba anak dia tak tahu pergi ke mana. Call tak boleh, line tak ada. Sebab jadi bagaimana bomba menyelamatkan, bolehlah tengok Sinkhole tajuk dia. Alamak, kita cerita movie pula kan. Okey. Jadi berbalik kepada cerita kita duduk rumah kan pun ada risikonya. Jadi muncullah inovasi ataupun dia sebenarnya berkait rapat dengan yang lama. Munculnya inovasi di mana dalam sistem kewangan kita ada insurans. Insurans. Kita ada insurans. Tapi perlu diingatkan kalau kita ambil insurans hukumnya ialah haram sebab insurans ada terlibat dengan gharar, riba dan maisir. Tetapi kita perlulah mengambil takaful. Takaful. Tak kisahlah takaful apa-apa. Kita ada banyak. Dulu saya ingat waktu saya belajar tu ada 12 syarikat takaful. Sekarang ni saya tak tahulah sebab saya tak update di bank negara. Kita boleh tengok syarikat takaful yang menawarkan takaful. Contohnya macam kereta saya semua dia wajibkan mengambil takaful ataupun insurans. Tapi kalau orang Islam kita perlulah ambil takaful. Ustaz Syaril ambil takaful mana? Terus tanya takaful. Takaful mana Ustaz Syaril? Etika. Oh, etika. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Ni saya kena tanya yang lain-lain ni. Takaful apa untuk anda ambil untuk kereta anda sendiri? Kereta anda sendiri macam saya ambil takaful ikhlas lah. Takaful ikhlas. Sebab kawan saya ramai kerja takaful ikhlas. Jadi saya ambil lah takaful ikhlas. Alright. Ada lain? Apa lagi? Jadi itulah kalau saya berpesan kepada anda semua, kalau pilih takaful kenderaan ataupun general takaful, pastikan anda memilih takaful. Jangan ambil lah insurans sebab insurans hukumnya haram bagi orang Islam. Boleh pilih, anda boleh masuk ke laman web Bank Negara, anda boleh check list of takaful operator yang ada di Malaysia, sama ada di Malaysia ataupun company Malaysia sendiri ataupun daripada luar negara. Okey, jadi itu takaful untuk general takaful. Bagaimana pula dengan family takaful? Semua dah ada takaful belum untuk diri dan anak-anak, untuk suami ataupun isteri? Terus diam ni. Siapa yang dah ada? Siapa yang dah ada? Ke PFK je Ustaz? Tak apalah, tak ada masalah kan? Siapa ada? Sudah, Alhamdulillah. Okey. Saya bukanlah nak promote takaful. Tapi kalau saya pernah kan, orang tanya saya kan, apa hukum kita mengambil takaful kan? Saya kata saya tak boleh lah nak mengeluarkan hukum. Tapi kalau sekiranya saya mampu mengeluarkan hukum, saya akan kata mengambil takaful itu ialah wajib. Itu je. Sebab saya rasa takaful itu perlu ada bagi semua orang. Semua orang perlu ada. Tak apalah ambil sebab saya bila macam saya, kalau saya sekarang ni nak ambil takaful yang baru, saya agak berisiko lah. Sebab saya umur dah lanjut, uban dah tumbuh, badan dah semakin kembang. Jadi saya agak berisiko untuk mengambil takaful. Jadi saya percaya macam Ustaz Syaril mungkin kita sebaya kan. Okey, mungkin yang muda-muda lagi tu saya mengambil peluang ini
untuk mewajibkan tu tak boleh lah sebab mungkin kita tidak mampu kan. Tapi seelok-eloknya saya kata biarlah ada takaful tu. Pilihlah takaful apa-apa sahaja, takaful ikhlas ke, etika ke, prudential ke, dan sebagainya. Anda boleh pilih takaful yang anda nak, kemudian anda langganlah takaful. Jumpalah. Ni janganlah lari daripada jumpa perunding takaful je, lari ataupun buat pengsan ataupun time tu lah kucing nak beranak, nenek nak bertunang. Okey. Seelok-eloknya jumpa tanya dia. Tanya dia lah. Kita di samping kita membantu diri kita sendiri, kita membantu juga perunding takaful itu. Jangan kalau boleh lah, kalau tak mungkin ada setengah kita yang dah berusia dah tak boleh nak dapat, tak boleh nak ambil takaful, kita buatlah untuk anak-anak kita kan. Untuk anak-anak kita. Tak apalah bayar lebih sikit, tak apalah sebulan tu kan. Tapi saya rasa kalau kita buat takaful ni ataupun melanggan takaful ni, kita dapatkan pelepasan cukai, betul tak? Tax. Betul tak, Cik Syaril? Macam kita buat cukai pendapatan tu, seingat saya ada pelepasan untuk takaful. Betul, betul. Tak rugi pun okey. Itu untuk diri kita sendiri juga, okey. Untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, untuk mak ayah kita kan. Alright. Kemudian ada juga yang berpendapat, saya pernah baca, dia kata Nabi Yaakob ni meminta anaknya masuk secara berasing-asingan tu sebab supaya Bunyamin itu, kalau ada musuh, Bunyamin tu yang dia nak diselamatkan dulu. Okey, nak diselamatkan. Sebab Bunyamin ni lah yang Nabi Yaakob paling sayang selepas Nabi Yusuf yang telah hilang. Okey, kemudian mereka pun bila dia masuk mengikut perintah bapanya, alhamdulillah tidak berlaku apa-apa. Okey? Tidak berlaku apa-apa. Yalah, kita nak mengurangkan risiko, alhamdulillah lah tidak berlaku apa-apa kan. Tapi itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi Yaakob supaya anak-anaknya masuk secara berasingan, sebab Allah lebih mengetahui dan menyampaikannya kepada Nabi Yaakob alaihissalam dan melalui wahyu. Okey? Kita tak tahu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey? Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, bukan kadang-kadang lah, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang. Okey? Apa hikmah dia? Allah lebih mengetahui, tapi kita tahu. Okey, sembahyang itu wajib kan? Bila sembahyang itu wajib, hikmah dia banyak. Sebenarnya manusia pun tahulah hikmah. Allah telah memberikan hikmah kan? Hikmah supaya kita lebih disiplin kan. Sekarang ni subuh 5:30 pagi kan. Nak bangun seksa 5:30 pagi. Tapi biasalah kan, menguruskan anak-anak biasanya 5:30 tu dah kena bangun lah. Okay, pukul 8 sekarang ni pun Isyak pun pukul 8:10 minit, 8:03 minit kan. Pukul 8:30 tu mata dah sekerat. 8:30 kalau balik daripada surau tu dah mata dah sekerat dah. Kan? Ataupun lepas maghrib mata dah sekerat dah. Tapi lajak sikit pukul 9, mata terang pula kan. Okey ni Puan Juju letak link kehadiran. Okey, itu ayat yang ke-68. Kemudian bila dah bertemu dan dimasuk ke dalam istana di Mesir itu, Nabi Yusuf meminta saudara kandungnya Bunyamin, adiknya untuk duduk bersama-sama dengan dia di sebelahnya. Okey. Dan dibisikkanlah kepada Bunyamin tu, akulah saudara engkau, iaitu Yusuf. Nabi Yusuf itu berkata kepada Bunyamin bahawa dia ni adalah saudara dia, Yusuf. Dan dia minta Bunyamin ni supaya jangan takut, kerana Nabi Yusuf ni akan menjaga dia. Nabi Yusuf akan menjaga Bunyamin itu sebab dia adalah adik kandungnya. Yang lain-lain tu semua adik-adik tiri, adik-beradik tiri. Seperti Yahuda, Robin, Naftali dan sebagainya, itu adalah adik-beradik tiri. Tapi Bunyamin itu adalah adik-adik kandung. Okay, kita sambung ke ayat 70. Dah tahu tu. Kemudian ketika mereka sedang, orang kata selepas makan, kalau ikutkan nak membekalkan makanan untuk bawa balik ke Mesir, seperti yang dijanjikan oleh Nabi Yusuf AS. Itu maksudnya kita kena menunaikan janji. Kita dah berjanji, saudara mara Nabi Yusuf telah membawa Bunyamin ke Mesir, dan Nabi Yusuf AS itu mengotakan janjinya. Okay, mengotakan janjinya dan tapi Nabi Yusuf
nak Bunyamin itu duduk dengannya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam membuat satu strategi. Strategi dengan cara Nabi Yusuf meminta uh, meminta ada yang dikatakan sini memerintahkan para pembantunya untuk meletakkan sukatan sukatan, kalau ikutkan dalam buku ni sukatan. Ada yang menyatakan piala, ada yang mengatakan tempat minum, ada yang katakan tempat untuk menakar bahan makanan. Kemudian okey. Kemudian bila dah nampak benda tu hilang, ada pegawai istana ketika itu menyatakan bahawa bejana ataupun kata apa cawan lah, ada yang kata cawan kan, telah hilang. Maka teruslah mereka menuduh kafilah ataupun rombongan saudara mara Nabi Yusuf ini yang telah mencuri kata apa cawan tersebut. Tapi itulah strategi Nabi Yusuf supaya untuk membolehkan Bunyamin itu duduk dengan Nabi Yusuf di istana. Supaya dia duduk dapat mengekalkan Nabi. Tapi adik-beradiknya apa yang berlaku kalau Bunyamin kena tahan dengan Nabi Yusuf? Itulah kan, jadi panjang lagi ceritanya, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apa yang berlaku? Minggu depan ni dia macam agak tragik sikitlah di mana bagaimana saudara mara Nabi Yusuf itu meyakinkan Nabi Yusuf yang mereka bukan pencuri sebab mereka keturunan orang-orang baik. Mereka keturunan Nabi Yaqub alaihissalam bin Ishaq bin Ibrahim. Ayah, nenek, ayah, atuk dan atuk moyang. Mereka ialah seorang nabi. Jadi bagaimana mereka untuk counter back apa yang berlaku. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Ada apa-apa lagi sebelum kita akhiri kita punya pertemuan pada hari ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana just nak double check. Untuk yang keturunan Yahudi sekarang ni kan. Sebab kita tahu bahawa Nabi Yaakob ni gelarannya ialah Israel ataupun yang bermaksud hamba Allah. Betul. Tetapi dalam kalangan orang-orang Yahudi, mereka beranggapan bahawa Israel tu bukan hamba Allah. Mereka ada definisi lain lah untuk perkataan Israel tu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah berkaitan dengan keturunan Yahudi sekarang ini. Kita tahu anak Nabi Yaakob ada 11 orang, termasuk Nabi Yusuf. 12. Dia dalam 12, dia 12 orang termasuk Nabi Yusuf. Okey. Dari adik-beradik yang mana yang melahirkan bangsa Yahudi, apa tu, ahli kitab lah, maksud Ana tu bukan yang Zionis tu, ahli kitab sekarang. Okey. Lama susah sebab kat soalan ni. kita ada yang melahirkan apa tu, nabi-nabi, dan juga melahirkan raja-raja kan, daripada keturunan Betul. inilah kan Ustaz kan. Sebab Okey. kita ada Namrud, ada Firaun tu semua kan. Namrud zaman sebelum Nabi Yaakob. Okey, balik kepada soalan balik kepada soalan Ustaz Syaril yang pertama tadi ialah tentang istilah Israel kan? Betul? Ya, betul Ustaz. Okey, tentang istilah Israel tu ada yang saya pernah baca lah. Pernah baca dan pernah dengar Israel itu ialah bermaksud hamba. Il tu merujuk kepada Tuhan ataupun Allah, Israel. Jadi itulah Nabi Yaakob. Jadi bila anak-anak Nabi Yaakob itu ada 12. Okey, 12. Mereka itulah dikenali sebagai Bani Israel. Ada 12 lah. Saya tak ingat nama dia. Rauben, Syamun, Lewi, Yahuda. Okey, daripada ni adalah munculnya lah Yahuda ni. Yahuda ni yang saya faham yang saya tahu Yahuda ni lah yang memunculkan orang kata apa keturunan Yahudi ni. Tetapi contoh macam kebanyakan kalau saya ingat macam Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam. Mereka ialah keturunan Lewi. Musa bin Imran bin ini sampailah keturunan Lewi. Keturunan Lewi. Jadi kalau pernah kita baca kan, kita baca Al-Quran, ada Al-Quran dinyatakan di mana mereka semua nak air. Ketika Nabi Musa tersesat di
di padang pasir kan. Mereka nak air dalam perjalanan nak menuju ke Palestin. Sebab Allah telah menjanjikan bumi Palestin ataupun bumi Kanaan itu kepada Bani Israel untuk tinggal di sana. Okey. Jadi Nabi Musa alaihissalam telah ketuk tongkat dia kepada satu ketul batu, sebuah batu. Tak tahulah bersama mana kan. Muncullah 12 Isna Asyara kan. Isna Asyara mata air. Kenapa 12? Sebab Bani Israel ada 12. Ada 12. Tapi kita tak tahu yang Melah dia telah berpecah-pecah, tapi Bani Israel ataupun khususnya Yahudi ni dia menyimpan salah silah dia orang ni. Dan kalau macam contoh, okey. Dan 12 tu ada 12 Bani Israel lah, dan ada juga nabi-nabi daripada keturunan macam contoh macam Nabi Daud. Kalau seingat saya Nabi Daud dia bukan keturunan Lewi. Nabi Daud dia keturunan Yahuza kan? Nabi saya Sulaiman rasa semua kan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. saya rasa Nabi Sulaiman bin Nabi Daud Yahuda, ya betul. Nabi Yahuza kan? Daud Yahuda, Yahuda. Tapi seingat saya perkataan Yahudi ini muncul selepas zaman Nabi Sulaiman alaihissalam barulah muncul. Kalau kita baca Quran zaman Nabi Isa kan, Idris, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Zakaria, Yahya, Isa ni lah baru muncul perkataan Yahudi tu. Kalau kita baca Al-Quran lah. Jadi kenapa muncul selepas 3 ni? Itu berbalik apa yang berlaku kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Di mana kemudian dipecahkan sebab Yahuda tu memang dia pada keturunan Yahuza lah. Tapi dia namanya digelar sebagai Yahudi sebab ada berkaitan tentang bahasa lah. Tapi munculnya Yahudi ini bermula pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tapi lebih kalau kita jelas nampak pada ketika zaman Nabi Isa, di mana golongan Yahudi inilah yang bertindak untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, kerana Nabi Isa alaihissalam ini ialah dia waktu zaman Nabi Isa alaihissalam ini telah berlaku orang kata penunggang agama, di mana menggunakan agama untuk kepentingan peribadi. Tapi Nabi Isa alaihissalam, sebab pada ketika itu mereka berpegang pada kitab Taurat. Okey, kalau kita baca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau kita baca sebenarnya saya tak galakkan lah kan. Takut nanti kan polis tahan pula kan. Kalau anda boleh download Bible online. Okey, Bible online yang Borneo, bahasa Melayu punya, bahasa Indonesia sebenarnya. Kan? Dia ada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu banyak merujuk kepada kitab Taurat. Tapi kitab Taurat ni yang saya ingat ada terbahagi kepada 3. 3 Taurat, Nebiin dan Ketubin. 3 ni Taurat, dia panggil tanah Taurat, Nebiin dan Kutubin. Saya tak ingat Nebiin dengan Kutubin ni yang mana. Tapi dalam Taurat tu sendiri ada beberapa chapter. Dia ada chapter Genesis. Kejadian. Dia ada cerita tentang Numbers, Deuteronomy. Lepas tu apa lagi sebab ini bukan saya punya kepala, saya baca je. Dan ada lagi lah Leviticus dan Exodus dan sebagainya. Okey. Itu adalah Perjanjian Lama. Jadi bila zaman munculnya Nabi Isa alaihissalam, dia bawa kitab, Nabi Isa bawa kitab apa? Nabi Isa alaihissalam. Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Injil. Okey, kitab Injil. Orang tanya kita kan, adakah tahu Injil itu Bible? Adakah Injil itu Bible? Mereka pun tak pasti, Ustaz, definisi Bible tu. Kita tahulah Injil yang mana kan, tapi diorang bila tanya Bible tu, sebab Bible pun ada banyak, ada 83 kan. Ada Old Testament, ada New Testament. Kalau kita buka kitab Bible tu, dia ada Old Testament, Perjanjian Lama dan New Testament. Yahudi dia tidak mempercayai New Testament. Betul. Sebab golongan Yahudi ni dia telah dia kata dia mengikut orang kata apa silibus orang kata apa ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi kitab Taurat yang original pun
telah diseleweng oleh golongan-golongan yang sebelumnya. Pada zaman Nabi Isa tu pun dah berlakunya penyelewengan. Sedangkan kalau kita buka kitab Injil, okey, Injil, kitab Injil ada dalam Bible. Ada kitab Injil tu dalam Bible, tapi sikit je. Daripada yang awal-awal tu. Tapi belakang-belakang itu semua adalah orang kata apa, penambahan. Ada surat daripada Paul, ada kitab-kitab kan. Kitab-kitab yang lain. Tu yang orang kata, macam saya pernah tanya jugalah, mengapa dalam Islam kita membenarkan makanan ahli kitab. Makanan ahli kitab yang disembelih oleh ahli kitab. Ingat tak kita belajar sekolah dulu? Betul Ah, Ustaz. ahli kitab kan. Tapi bila saya baca, saya tanya kan, ahli kitab itu merujuk kepada golongan yang orang kata apa, yang percaya. Okey, kita Yang macam berpegang kepada Tuhan yang Esa. betul. Tuhan yang Esa. Bukannya ahli kitab yang percaya kepada yang Trinity tu. Trinity, God Father, Ya, Jesus dengan mother. Holy Spirit. Bukan yang itu. Itulah. Tapi seelok-eloknya dah kita di Malaysia ni tak perlulah. Tak perlulah risau kan. Kita makanlah yang disembelih oleh orang Islam kan. Betul. Okey. Tapi kalau macam di luar negara, wallahualam, saya pernah baca juga, kalau luar negara ni dia ada makanan yang disembelih oleh ahli kitab. Tapi sejauh mana tu wallahualam lah. Sebab tak pernah pergi luar negara. Paling jauh keluar negara pun pergi ke Thailand ni. Okey. Jadi tapi kita percayalah kalau halal, Malaysia antara negara yang terbaik halal. Okey. Kemudian negara-negara yang lain lah. Tapi kalau seelok-eloknya kalau kita pergi ke luar negara ni, bawa lah siap makanan dari Malaysia. Maggi ke kan. Asam pedas punya rempah ke kan. Makan ikan ke kan kat sana kan. Okey. Seeloknya masak sendirilah sebab kita pun tak tahu kan. Tapi saya percaya lah insya-Allah Islam berada Islam berada di seluruh dunia. Cuma kita je lah yang perlu cari makanan yang halal. Kalau macam anda semua pernah pergi ke China. Saya tak nak pergi China tau. Pernah pergi China? Pernah Ustaz. Ustaz Syarif semua tempat pernah pergi ni kan. Tak ada. Banyak tak makanan halal di China? Dia ikut tempat Ustaz, dia tak semua ni lah. Kalau di Beijing tu dia ada satu tempat memang kebanyakannya orang Arab kat situ. Dekat situ memang kita boleh dapatlah halal sebab China pun dia ada halal certified body di situ. Dan in fact dia Ya. antara smart partners JAKIM lah. So memang tak ada masalah lah. Ya, betul. Itulah perlunya international punya network kan untuk halal. Okey. Jelas saya menjawab ke Ustaz Syarif? Termelalut pula saya jawab. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi jangan lupa isi link kehadiran. Saya kena isi ke kan? Isilah kan. Dah lalang orang dah buat. Okey, silakan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Okey, insya-Allah. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ams. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.